Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadakallahu. Agia pengurusi dan ahli tangkuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya marilah kita mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu, dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung membaca kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman ini. Dalam bab hari itu kita berhenti dalam bab solat. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung berkenaan dengan solat lagi. Tajuk kecilnya ialah wajib menyempurnakan kesucian sebelum sembahyang. Tajuk ini sebenarnya mengulanglah bagi kita, cuma diperhaluskan lagi, perjelaskan lagi supaya apakah yang perlu kita buat semasa kita nak menunaikan solat. Jadi kata pengarang kitab ini, dia kata apa? Wajib menyempurnakan kesucian sebelum sembahyang. Artinya berwuduklah. Dengan kata lain bersuci. Kalau kita belajar dalam kitab fiqh, rata-rata dalam kitab fiqh tu bab yang pertama ialah bab berkenaan dengan solat atau bersuci. Taharah, dalam bahasa Arab ni at-taharah. Mudah dalam bahasa kita bersuci. Baik, kata pengarang kita ini, dia kata antara syarat memelihara sembahyang dan mendirikannya ialah menyempurnakan kesucian yang menyeluruh terhadap badan, pakaian dan tempat sembahyang. So ada 3 perkara yang perlu kita ambil perhatian berat sebelum kita menunaikan solat, iaitu apa dia? Bersuci pada badan kita. Yang kedua ialah pakaian kita yang kita pakai, bersih. Dan yang ketiga ialah tempat solat, tempat sembahyang. Sejadah, kalau sejadah lah di masjid, di kapet, insya-Allah bersih. Jadi 3 perkara ni baru dikatakan sempurnalah kesucian sebelum sembahyang. Tak masuk sembahyang lagi. Sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? At-tuhur miftahus shalah. At-tuhur miftahus shalah. Maksudnya kesucian itu adalah kunci sembahyang. Maknanya kalau nak sembahyang, kenalah bersuci. Kenapa? Bersuci itu merupakan kunci bagi sembahyang. Artinya kalau tak ada tuhur, tak ada kebersihan, tak ada bersuci, itu sembahyang tak boleh dilaksanakan. Dalam setengah hadis yang lain kita jumpa juga hadis yang kita katakan, ada yang diriwayat oleh Ibnu Muhammad bin Ali ibn Al-Hanifah an abihi radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Daripada Muhammad bin Ali bin Al-Hanifah dan daripada bapanya radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, miftahus shalah at-tuhur, kunci bagi sembahyang itu ialah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir,
dan yang mengharamkannya ialah takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan menghalalkannya ialah salam. Mungkin tuan-tuan tertanyalah hadis ni. Cara terjemahannya begitulah. Apa yang kita nak faham di sini? Kunci sembahyang adalah bersuci ataupun berwuduk. Wa tahrimuha at-takbir. Yang mengharamkan sembahyang itu ialah takbir. Artinya kita belum sembahyang, belum takbir, belum Allahu Akbar, semuanya halal. Boleh buat belaka, boleh bercakap, boleh makan, boleh minum, boleh berlari, boleh macam-macam boleh lah. Apabila kata Allahu Akbar, haram. Tak boleh buat. Bercakap yang tak ada kena-mengena dengan sembahyang lah. Cakap tak boleh, makan tak boleh, berjalan tak boleh, minum tak boleh, apa-apa pun tak boleh lah. Itu maksudnya. Maksudnya wa tahrimuha at-takbir. Apabila kita lafazkan Allahu Akbar, segala perkara yang lain yang tak ada kena-mengena dengan solat, dengan sembahyang tu haram. Kata umpamanya kita bawa gula-gula, sambil sembahyang ambil gula-gula makan. Lepas pada takbir dia Allahu Akbar, gitu. Tak boleh buat lah. Hukumnya haram yang lain-lain. Bila nak halalnya, dia kata wa tahliluha at-taslim. Yang menjadi halal sembahyang tu apabila kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Maka halal lah. Bolehlah bercakap, boleh macam-macam boleh lah. Itu maksudnya kita faham. Daripada hadis yang pendek tu penjelasannya sangat panjang lah. Baik, itu sebahagian daripada yang kita nak faham. Jadi saya nak kontak dengan at-tuhur miftahus solah. Ada hadis lain katakan miftahus solah at-tuhur. Lebih kurang sama lah, cuma dia ubah perkataan. Baik, dalam sabda Nabi SAW yang lain pula dia kata at-tuhur syatrul iman. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Apa maksudnya? Kesucian itu adalah separuh dari iman. Maknanya kalau kita bersuci ini sebahagian daripada keimanan, keyakinan kita lah, iman. At-tuhur syatrul iman, artinya bersuci sebahagian daripada iman. Mana kita ada keyakinan bersuci adalah merupakan keyakinan bagi orang mukmin, orang Islam. Baik. Apa yang dia nak diutarakan di sini, di antaranya lagi ialah meratakan wuduk itu ke merata anggotanya serta membuatnya 3 kali tanpa was-was. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam konteks kita berwuduk ni biarlah kita berhati-hati. Jangan ambil wuduk secara ambil mudah saja. Sebahagian daripada kita yang tak belajar, dia ambil mudah, dia sapu muka. Sapu muka pun tak apa nak betul, tuan-tuan. Kena belajar. Sebab dalam konteks ibadah ni kena ada ilmu. Mendengar itu artinya kena belajar lah. Contohlah, bukan saya nak kita nak ulang balik lah. Dalam konteks basuh muka, dia panggil haddul wajhi. Had muka. Macam mana dia kata had muka? Daripada tempat tumbuh rambut ini ke bawah dagu, daripada telinga kanan hingga ke telinga kiri. Maknanya kena rata semua. Kita ambil wuduk, letak tangan, tolak, biar rata semualah. Itu panggil haddul wujud. Artinya sentuh di atas, bawah dagu, telinga kanan, telinga kiri. Kalau tak sampai tu, maknanya tak sah wuduk. Tak sah wuduk. Jadi hati-hati. Bagi dah lama berwuduk, kalau dia cincai-cincai je, maka wuduknya tak sah. Kalau wuduk tak sah, sembahyang pun tak sah. Jadi rugi. Alangkah ruginya kalau dah bertahun-tahun, berpuluh tahun dia sembahyang. Bayangkanlah. Bukan saya nak menakut-nakut, tapi kalau tak betul, rugi. Besok kita tanya, ya Allah, dulu masa di dunia saya buat sembahyang banyak. Banyak saya buat sembahyang. Tapi oleh kerana wuduknya tak betul, walaupun sembahyang tu betul, cantik, tapi tak jadi. Sebab miftahus solah, wuduk tu kunci bagi sembahyang. Hati-hati je. Itu basuh muka. Basuh tangan pula, tuan-tuan. Kita basuh tangan sampai kepada siku. Sebab ayat Quran kata, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum." Apabila kamu hendak sembahyang, maka hendaklah basuh
muka-muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan hingga 2 siku. Artinya kita basuh tangan daripada hujung jari ni sampai ke siku. Masa kita nak basuh tangan tu elok kita lipat supaya kita nampak haddul siku, had siku. Barulah kita sempurna. Jadi kita ambil basuh tangan tu, dia kata waghsilu wa aydiyakum ilal marafiq, sapu basuh kena 2 tangan hingga 2 siku. Pastikan biar sampai ke siku. Jangan cincang-cincang gini je sapu. Masuk bawah paip tak sampai ke siku. Dia kena lebih kan. Jangan sampai saja, kena lebih ke atas. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapuhlah sedikit kepala. Ada setengah basuh, tak apalah. Basuh pun boleh, sapu pun boleh. Ayat Quran mengatakan wamsahu bi ru'usikum, basuh sapu kepala kamu. Sapuhlah kepala kamu. Bagi kita mazhab Syafi'i, sapu memadai. Ambil air, sapu memadai. Ada kepala. Kalau kepala kita ada rambut, sapu rambut lah. Sebab rambut tu sebahagian di kepala, dia duduk di kepala. Kalau orang yang tak ada rambut, memang betul-betul kena kepala dia. Orang yang ada rambut, kena rambut je lah. Tak ngapalah. Lepas tu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh 2 kaki. Hingga 2 buku lali. Ini yang ramai. Kita perhatikan ramai orang cincai-cincai basuh kaki. Dia tak gosok. Dia seolah-olah macam tendang bola je. Letak bawah paip air tu, tolak-tolak kaki, goyang kaki. Tak sah, tuan-tuan. Hati-hati. Kalau rasa tak nak rugi, kena buat betul-betul. Kalau rasa nak rugi, buatlah. Hati-hati. Bukan sapu, basuh kedua kaki hingga kedua buku lali. Atas sikit lah, kena basuh tak atas pada buku lali tu. Jangan setakat pusing-pusing kaki bawah paip air je. Paip air dia buka paip, pusing kaki bawah. Macam tenang bola. Jadi tolong. Sebab itu cara dia. Habis dah. Dalam wuduk tu kena betul. Mula-mula basuh muka. Lepas tu basuh tangan. Lepas tu sapu kepala. Lepas tu basuh kaki. Itu yang kena basuh. Yang 2 lagi tu tak payah basuh. Apa dia tak payah basuh tu? Niat dengan tertib. Tertib tu yang betul lah. Ayat Quran dah bagi tahu kita dengan tertib. Dia kata, iza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila kamu nak sembahyang, basuh muka. Yang pertama basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua basuh tangan hingga 2 siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan yang ketiganya sapu sedikit kepala. Dan yang keempatnya ialah wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki hingga 2 buku lali. Pastikan itu tertib, susunan itu. Jangan kita ambil sembahyang basuh kaki dulu, baru masuk, lepas tu baru masuk muka. Tak jadi. Ikut susunan. Quran sendiri pun menjelaskan, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Cukup. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. 3 kali. 3 kali tu sunat lah. Kita basuh muka 3 kali sunat. Sekali pun sah. Yang penting rata air. Sapu muka tu rata. Sekali. Cukup. Nak dapat sunat, buat 3 kali. Tanpa was-was atau membazir. Air pula jangan banyak. Maaf cakap lah kita di Malaysia ni tuan-tuan. Tidak di Malaysia lah, saya tengok di Mekah sendiri pun. Orang Asia, orang daripada kita, orang mana-mana negara-negara lain pergi sana, ambil sembahyang, buka paip air tu, laju. Basuh muka belum lagi, air paip dah jalan laju dah. Jadi kurangkan. Membazir itu namanya. Walaupun bukan di rumah kita. Rumah kita pun kita tak buat macam tu. Kalau masjid. Ini masjid. Tak apa, air masjid. Bukanlah macam tu. Masjid pun sama juga dengan rumah kita. Kita biarlah ada sifat kurang membazir. Sebab sifat membazir itu adalah sifat yang dipunyai oleh syaitan. Innal mubazirina kanu ikhwanus syayatin.
Sesungguhnya orang yang suka membazir itu adalah saudara kepada syaitan. Baik tuan-tuan dan rahmat Allah. Tanpa was-was atau sebab-sebab was-was dan kesucian dan dalam sembahyang, itu adalah dari hasutan syaitan yang menggelirukan orang-orang yang cetek ilmunya dan lemah otaknya. Biasalah orang tak ada ilmu, dia akan menimbulkan was-was. Jadi ke tak jadi? Jadi ke tak jadi? Tuan-tuan, kita akan jumpa orang macam ni. Orang yang was-was ni. Dia buat banyak kali. Kadang semayang lama, was-was. Was-was tu punca daripada syaitan. Baik. Adapun mazhab masalah dalam menguruskan kesucian ialah tertib yang terpuji dalam segala cara-caranya, sebab mereka lah yang patut menjadi contoh dan tauladan. Ini cerita orang salafus salaf, orang yang mazhab salaf ni, yang dahululah. Selepas pada Nabi, selepas pada sahabat dan tabi'in peringkat awal ni, cara mereka ni menjadi contoh sebab mereka ni dekat dengan Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah kata, sallu kama ra'aitumu usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Jadi para sahabat ni tengok Rasulullah sembahyang macam mana. Sebab tu mereka lah menjadi contoh kepada orang lain. Kita nak mencontohi Rasulullah dah tak nampak Rasulullah, kita jauh dah 1400 tahun yang lalu. Jadi yang orang yang menjadi contohnya yang paling dekat ialah sahabat. Sahabat turun pada tabi'in, turun tabi'in, turun sampailah kepada kita hari ni berapa ratus tabi'in dah. Tabi'in. Tak apalah. Adapun mazhab menguruskan kita rekan-rekan adalah diberitakan bahawasanya Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Musa alaihissalam. Ni cerita Nabi Musa. Nabi Musa dalam bab solat ni. Nabi-Nabi dahulu pun ada solat, cuma cara berbeza lah. Syariat berbeza, tapi dari segi tauhid sama. Ilmu tauhid sama daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab syariat berbeza. Syariat Nabi Adam lain, syariat Nabi Nuh lain, Nabi Idris lain, nabi-nabi ni berbeza sehingga Nabi Musa, Nabi Isa, dan akhir sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang berbeza, tak sama. Semayang pun tak sama. Lain-lain hukum pun tak sama. Pokoknya zaman-zaman dahulu Nabi-nabi itu, Nabi Daud contohnya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud semua tu, dia berkahwin lebih pada 4 orang, lebih pada 8 orang, lebih pada 10 orang, beratus-ratus orang isteri. Zaman Nabi Muhammad, Nabi kita baru 11 orang. Itu pun special, khas untuk Nabi. Pada kita umat dia dibenarkan 4 orang saja. Boleh berpoligami 4 orang. Tak lebih dah. Baik. Allah berfirman kepada Nabi Musa, dia kata, "Iza asabatka musibatan wa anta ala ghairi taharatin fala talumanna illa nafsa." Jika engkau ditimpa bencana sedangkan engkau tiada bersuci, iaitu berwuduk, maka janganlah engkau mencela melainkan diri kamu sendiri. Maknanya dalam keadaan tidak bersuci, kita tak boleh kata apa-apalah. Kita hendaklah bersuci, barulah kita boleh berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kita berdoa contohnya. Berdoa saya elok-eloknya ada wuduk lah. Jangan berdoa tak ada wuduk. Begitu juga membaca Quran. Ada wuduk, bersucilah kita. Baik, selain itu ada banyak riwayat lain yang sahih mengatakan bahawa sesiapa yang berwuduk seraya memperelokkan wuduknya, maka akan gugurlah semua dosanya dari anggota-anggota wuduk. Sesudah itu ia akan masuk bersembahyang sedangkan keadaan dirinya masih suci dari segala dosanya. Baik, ini berita baik tuan-tuan. Berita baik iaitu apabila kita berwuduk. Ini berdasar pada hadis an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi, rawahu Muslim. Dalam bahasa kitanya daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sesiapa yang berwuduk kemudian dia berelokkan wuduknya,
maka keluarlah dosanya daripada badan dia. Keluarlah dosa-dosa daripada badan dia. Daripada mukanya, daripada tangannya, daripada kakinya, daripada yang anggota wuduk tu lah. Jatuhlah dosa-dosanya, bergugurlah dosanya macam gugurnya daun-daun yang kering. Hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Ini berita baiklah. Jadi berwuduklah kita dengan cara yang baik, dengan cara yang betul. Bukan sangat betul, cantik. Betul dah, basuh muka betul, basuh tangan betul, sapu kepala betul, basuh kaki betul, cukup. Tapi cara tu, cara tu betul. Baiklah. Jadi berita baik itu hadis tu, sesiapa yang memperelokkan wuduknya, siapa yang berwuduk dan memperelokkan wuduknya, maka gugurlah segala dosa-dosanya daripada badan dia. Habis itu. Itu berkenaan dengan wuduk. Kemudian kita masuk pula satu tajuk kecil lain, iaitu menyegerakan sembahyang pada awal waktunya. Ini pun nasihat daripada tuan kitab ni, dia kata menyegerakan sembahyang pada awal waktunya. Dia suruh kita sembahyang di awal waktu. Jangan suka menangguh-nangguh. Ini bagi orang yang suka menangguh-nangguh waktu. Nangguh, tak mau sembahyang awal. Kecuali dia ada hal. Ada hal tu lain ceritalah. Kalau tak ada hal, sengaja dia melewat-lewatkan yang tak penting, maka tak baguslah. Mari kita tengok apa dia kata. Antara syarat memelihara sembahyang yang mendirikannya lagi ialah menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya. Ada cara kita menjaga sembahyang. Kerana itu orang yang menyegerakan sembahyang itu akan memperoleh pahala yang besar. Jadi orang yang menyegerakan sembahyang dapat pahala yang besar. Yang demikian itu membuktikan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadapnya, dan membuktikan juga tentang terburu-burunya diri untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih sayangnya. Itu gambarannya. Mana Allah sangat suka orang yang menyegerakan sembahyang. Apabila laungan azan berada bunyi, kemudian dia pun datang. Dan tunggu habis azan, apa yang patut dia buat. Biasanya sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas sembahyang sunat, tunggu iqamat. Maka Allah akan suka orang yang macam itu. Orang sentiasa menunggu-nunggu waktu sembahyang, bukan melengah-lengah ke sembahyang. Ini berdasar kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata awalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afullah wa innal 'abda yusalli as-salata wa lam yukhrijha an waqtiha wa lama fatahu min awalil waqti khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Masya-Allah. Walaupun hadis ni katakan dalam saya dah cuba cari hadis ni katakan hadis dhaif. Tak ngapalah. Tuan kitab ni dah masuk hadis ni. Cantik bunyinya. Maksudnya sembahyang pada awal waktu itu mendapat keredaan Allah, dan pada akhirnya mendapat keampunan Allah. Dan selagi seorang hamba itu akan mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatnya pula dari awal waktunya, adalah lebih baik atau lebih utama baginya daripada dunia dan isinya. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, orang yang menjaga sembahyang, dia sembahyang awal waktu dan dia jaga sembahyangnya, dia tak miss lah sembahyang. Bukan setakat menjaga awal waktu, jaga sembahyang. Dia sembahyang, dengan kata lain, dia sembahyang. Sama ada sembahyang di awal waktu, di tengah waktu ataupun di hujung waktu. Jangan sampai kepada hujung tu, hujung waktu tahrim. Dia ada 3 jenis waktu, tuan-tuan. Dia pertama, waktu pertama dipanggil waktu afdal. Waktu afdal, waktu yang mula-mula tu. Lepas azan, lebih kurang 15 minit. Afdal. Kemudian ada waktu yang di tengah-tengah tu dipanggil waktu ikhtiari. Pilihan. Kita boleh pilih lah nak sama-sama yang di tengah-tengah tu. Tengah awal, tengah, di hujung. Hujung pula jangan terlalu hujung. Hujung tu nama waktu tahrim, waktu haram. Contohnya 5 minit lagi dah masuk waktu maghrib.
Sembahyang asar 5 minit. Atau lebih kurang situlah, lebih kurang 5 minit nak masuk waktu asar tu. Sudah masuk waktu tahrim. Ada orang tanya saya, Ustaz, kalau dah masuk waktu tahrim, sah tak sembahyang kita tu? Sembahyang tu sah tuan-tuan, bukan tak sah. Sah sembahyang tu. Cuma haram lah. Bayangkanlah dah haram. Rugi lah. Sembahyang tu sah, rugi. Dalam hadis lain kita jumpa dia kata awalul waqti ridwanullah. Awal waktu itu merupakan keredaan Allah ataupun kesukaan kecintaan Allah. Wa awsatuhu rahmatullah. Di tengah-tengah dia itu merupakan rahmat Allah. Wa akhiruhu afuullah. Dan akhirnya ia merupakan keampunan ataupun keredaan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkanlah. Jadi kita jagalah waktu sembahyang. Sama ada nak sembahyang di awal waktu, nak sembahyang di tengah waktu, dia sembahyang hujung waktu. Hujung jangan terlalu hujung sehingga masuk waktu tahrim. Kalau masih lagi waktu ikhtiar ya. Ikhtiar ni waktu pilihan kita. Kita nak pilih. Kadang-kadang kita ada kerja. Nak sembahyang awal tak dapat. Kekangan kerja. Tapi kalau orang boleh tinggal. Apabila boleh bunyi azan, dia tinggal kerja dia. Dia lebih penting sembahyang daripada kerja dia. Tak ngapalah. Tu kerja sendiri boleh buat macam tu. Kerja orang tak boleh lah macam tu. Kerja sendiri tak ngapa. Kerja orang tak boleh lah. Makan gaji dengan orang mana boleh tinggal macam tu. Selesaikan kerja-kerja dulu, boleh sembahyang. Selagi waktu tak habis. Kalau waktu dah nak habis tak boleh juga, kena tinggal juga. Sebab sembahyang lebih penting. Lebih penting sembahyang. Adalah terlalu buruk bagi seseorang mukmin apabila masuk waktu sembahyang padahal ia sedang sibuk dengan kerja-kerja dunia, maka dia bukan sahaja tidak meninggalkan kerja-kerja itu, malah tidak segera mendirikan solat yang diperdukan Allah ke atasnya dan menunaikannya. Ini orang yang macam ni amat buruk, amat malang lah. Ini maksudnya kerja sendiri ni. Dia kerja dia sendiri. Bukan kerja dengan orang, makan gaji dengan orang. Jelaslah yang demikian itu disebabkan oleh kelalaian yang sudah menebal dalam diri, kurang makrifat terhadap Allah dan lemah kecintaan terhadap akhirat. Orang yang macam ni ada 3 sifat. Orang yang meleka-leka, yang melengah-lengah sangat solat ni, dia tak pedulikan apabila bunyi azan dia tak apalah, lambat lagi. Orang yang macam ni ada 3 sifat. Sifat yang kurang baik. Yang pertama sekali, tak kenal Allah. Kurang ma'rifatullah. Hati Allah tu dia gitu-gitu je. Pada dia Allah tu begitu-gitu saja. Keduanya ialah lemah kecintaan terhadap yang pertamanya lalai. Kelalaian disebabkan dia dengar ya, tapi dia lalai. Yang keduanya kurang ma'rifatullah, kurang kenal Allah. Dan yang ketiganya ialah tak cintakan akhirat. Dia tinggal dunia aja. Dia panggil hubbud dunya wa karahatul maut. Cintakan dunia, bencikan mati. Itulah banyak sebahagian besar manusia hari ini, terutamanya orang yang bukan Islam lah. Kalau orang Islam bersama dengan bukan Islam, tak ada beza. Biarlah ada perbezaan antara orang Islam dengan bukan Islam. Orang Islam, dia pentingkan solat. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi tajuk kecil, iaitu haram melewatkan sembahyang dari waktunya. Kata tuan kita ni, haram. Adapun melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya. Mana dia sembahyang di luar waktu? Ada, dia kata apa kita boleh qada. Qada dengan tunai ni tak sama tuan-tuan. Tak sama. Qada ni yang dibolehkan kalau dia terlupa, umpama tertidur. Ada perkataan Perkataan itu ialah perbuatan tak sengaja. Tapi kalau dia buat lupa aja, tak boleh. Adalah haram dan berdosa. Azan dan iqamat sebelum sembahyang tidak harus ditinggalkan kerana keduanya adalah dihitung sebagai syiar-syiar sembahyang. Azan dan iqamat juga akan mengusir syaitan dari orang-orang yang akan sembahyang, dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya lis-shalah adbar syaitan." Apabila diseru untuk sembahyang ataupun dengan kata lain azan,
syaitan akan lari mengundur diri, lintang pukang larinya. Dah. Ada setengah pencerama kata, apabila azan bunyi, syaitan lari. Lintang pukang lari. Memang betul lah. Syaitan akan lari apabila dengar azan. Dia lari. Tapi habis azan dia datang balik. Dia datang balik, apa kita kata Allahu Akbar, kita sembahyang tu, dia masuk balik. Syaitan ni kerja dia duduk mencangkung di atas hati manusia. Apabila kita ingat kepada Allah SWT, dia cabut. Apabila kita lupa kepada Allah SWT, dia masuk. Dia duduk mencangkung di atas hati manusia. Bayangkanlah. Itu yang kata sembahyang banyak lupa tu. Mari kita tengok apa dia katakan sembahyang ni, bagaimana kan? Sama ada kita khusyuk tak khusyuk sembahyang itu. Pasal apa? Ada syaitan. Syaitan lah yang boleh yang merosakkan sembahyang seseorang tu. Kerja dia. Dia dah bersumpah kan? Dia dah bersumpah daripada Nabi Adam AS, dia akan menggoda manusia ni seberapa banyak lah. Apa cara dia boleh buat? Dia boleh menggoda manusia. Jadi dengan kata lain, haram melewatkan sembahyang dari waktunya. Maknanya kenalah sembahyang dalam waktu dia. Dalam waktu. Jangan kita kata tak apa, sembahyang boleh qada. Habis waktu tu qada. Umpamanya kita tuan sembahyang maghrib. Yang banyak sembahyang asar lah. Sembahyang asar ramai tertinggal. Leka. Baik. Satu lagi tajuk kecil iaitu wajib khusyuk dan hadirkan di hati dalam sembahyang. Ada sangat penting tuan-tuan. Mari sama-sama kita beramal supaya hati kita sentiasa khusyuk. Kalau tidak sembahyang kita rugi, tak ada nilai. Berapa ramai orang sembahyang tapi sembahyang tak ada nilai, tak ada harga. Pahalanya tak ada. Di antara memelihara sembahyang dan mendirikannya lagi ialah menimbulkan khusyuk dalam diri dengan sebaik-baiknya, menghadirkan hati, meneliti bacaan serta memahami makna-maknanya, merasakan rendah hati dan rendah diri ketika dalam rukuk dan sujud, meliputkan hati dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kesuciannya ketika bertakbir dan ketika bertasbih pada seluruh gerak geri dalam solat. Itu bayangkanlah tuan-tuan. Macam mana kita nak khusyuk dalam sembahyang? Yang pertama dia kata menghadirkan hati. Kita hadirkan hati. Allahu Akbar. Mula-mula kita takbiratul ihram tu kita hadirkan hati. Kita mengakui niat dulu. Hari tu dalam kuliah yang lepas saya dah sebut dah. Niatnya mudah aja tuan-tuan. Yang kita yang menyusahkan. Niat senang je, tak ada susah. Jangan kita bilang. Kita katalah sebelum sembahyang tu usalli fardhul maghribi salasa rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar tu tak usahlah kita bilang aku supaya sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kepada Allah Taala. Itu bukan niat namanya, itu bilang lafaz niat. Yang niatnya kita kena ingat apa dia? Apabila kita Allahu Akbar ada 3 perkara dalam tu. Saya sudah sebut dah yang lepas, mungkin tuan-tuan dah ingat. Pertama, ketika ada qasdun, qasad kita. Ada qasad. Apa makna qasad? Aku sembahyang. Itu maknanya qasad. Lepas tu yang keduanya kena ada qasad, ada ta'arud. Ada kita sembahyang apa? Aku sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Dua tu aja, fardu atau sunat. Aku sembahyang itu mana qasad, ta'arud, sunat atau fardu. Fardu atau sunat. Lepas tu ada ta'yin, nak menjelaskan lagi. Aku sembahyang fardu. Fardu apa? Jadi 3. Aku sembahyang fardu maghrib. Jelas. 3 tu. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad aku sembahyang, ta'arud sama ada fardu atau sunat, ta'yin maghrib ke isyak ke apa ke, nak menentukan. Itu penjelasan. Itu penjelasan. Kalau ditanya dalam niat tu ada 3 komponen penting. Yang pertama ada qasad. Yang kedua ada ta'arud. Yang ketiga ada ta'yin. Qasad aku sembahyang, sembahyang apa? Fardu atau sunat.
ta'yin menentukan fardu apa, fardu maghrib ke fardu isyak dan sebagainya. Jadi ringkas ceritanya, aku sembahyang fardu maghrib, selesai. Itu yang kena ingatnya dalam Allahu Akbar tu. Yang bilang panjang tu kenapa? Pentingnya kena ingat benda tiga tu. Lepas tu nak ingat di mana pula? Mengikut imam. Dalam tu dalam sembahyang, sepanjang sembahyang tu kena ingat mengikut imam lah. Niatlah ikut imam. Yang kita niat ikut imam pula, tak niat ikut imam, jadi sembahyang seorang. Rugi lah. Imam kena niat imam, makmum kena niat makmum. Jadi di mana letaknya maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala di mana? Memang kita sembahyang lillahi ta'ala. Sembahyang ni kerana Allah, bukan kerana orang. Kan di hujung tu ada lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sembahyang tu dan sepanjang kita sembahyang tu kerana Allah, kerana itu untuk memudahkan supaya kita faham. Jadi kita merendahkan, meneliti bacaan. Dalam sembahyang kita supaya hadir hati, meneliti bacaan, baca dengan betul-betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dalam hati, bukan dalam hati, baca di mulut kita, berlapas, supaya telinga kita dengar. Jangan orang lain dengar. Telinga kita dengar ni. Ataupun orang yang kedua dengar. Orang duduk belah kanan kita, belah kiri kita boleh dengar. Sebab dia rukun qauli. Rukun qauli ni kena cakap. Dalam sembahyang tu ada 3 rukun. Yang pertama dia panggil rukun qalbi, rukun hati. Yang keduanya rukun qauli, rukun yang cakap. Yang ketiganya rukun fi'li, rukun yang dibuat, yang buat. Pelaksanaannya. Jadi rukun qauli itu biarlah bunyi sikit supaya sahnya. Jangan langsung tak bunyi. Pergi-pergi tengok angkat terkebir tak bunyi. Tiba-tiba angkat tangan je. Tak sah tu. Kena bunyi Allahu Akbar. Dengar sekurang-kurangnya dengar telinga dia lihat. Kita husnuzan lah, baik sangka pada orang semua. Awak mana dia bunyilah pada dia. Kita tengok orang sembahyang tu walaupun tak bunyi, pada kita dengar pada kita kata tak bunyi, tapi kita husnuzan pada dia, dia bunyi pada dia. Supaya kita tak menuduh dia tak elok. Kita husnuzan, baik sangka. Baik merendahkan diri ketika dalam rukuk. Dalam rukuk tu kita hati-hati, kita ingat, kita tunduk kepada depan Allah. Apatah lagi dalam sujud. Dalam sujud tu kita ingat subhana rabbiyal a'la, subhana dalam rukuk subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhan yang maha besar. Wa bihamdih, dan segala puji bagi dia. Dalam rukuk, dalam sujud subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang maha tinggi. Wa bihamdih, dan segala puji bagi dia. Kita kena ingat. Bacalah sekurang-kurangnya sekali. Tapi eloklah baca 3 kali, sunat 3 kali. Tak baca, boleh kata ustaz kalau tak baca? Tak baca pun tak apa. Tak ada pahala sunat, rugilah. Itu buatnya dia suruh kita baca tu. Apabila kita baca dapat pahala sunat. Jadi kita nak menunjukkan kita ni merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi baca sembahyang dengan elok. Hendaklah segala perhatian dalam sembahyang itu tertumpu hanya kepada mendirikan dan menunaikannya dengan baik. Dalam sembahyang itu kita buat dengan cara yang baik. Sebagaimana yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Sebab sembahyang dengan hati yang lalai dan tanpa khusyuk dan hadirkan hati adalah tiada berguna dan tiada bermanfaat sama sekali. Masya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Rugi. Kita di antara orang yang dah rajin sembahyang, dah rajin dah. Tapi kenalah belajar. Jangan tak belajar. Jangan ambil mudah lah, tak apalah, cincai. Bukan kita nak nilai. Nilainya bukan hari ini, nilai di akhirat nanti. Kita boleh nampak di akhirat. Pahalanya di sana. Buat banyak dah, tapi pahala tak nampak. Bayangkanlah. Na'udzubillah. Rugi. Baik. Untuk akhir kita baca sebuah hadis ni. Sebagaimana Nabi bersabda, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqala minha, innal musalliya qad yusalli as-salata ma yaktabu lahu minha sudusuha wala usruha. Maksudnya
tiada sesuatu yang diperolehi seorang hamba dari sembahyangnya melainkan apa yang dibuatnya dengan akal yang penuh kesedaran, dan sesungguhnya seseorang yang menunaikan sembahyang itu ada kalanya bersembahyang tiadalah dicatatkan baginya 1/6 dari sembahyang itu ataupun 1/10 darinya. Maksudnya tuan-tuan, kita sembahyang ni markah kita tak penuh lah. Daripada Allahu Akbar takbir tadi sampai Assalamualaikum, markah kita copan camping, tak penuh. Lah rugi lah. Dia kata sini ada dapat 1/6 ataupun 1/10. 1/10 lagi dahsyat lah. Dapat satu markah aja, satu sembahyang. Baik. Maksudnya dicatatkan baginya dari sembahyang itu sekadar ia hadir bersama-sama Allah Ta'ala dan hatinya khusyuk terhadapnya, baru ada markah. Kalau tak ada markah, tak khusyuk, tak hadir hati kepada Allah SWT, rugi. Ada kalanya banyak dan ada kalanya pula sedikit, menurut kadar kelalaian dan kesedarannya. Orang yang hatinya hadir dan segala anggotanya khusyuk, dicatat baginya seluruh sembahyang itu. Orang yang lalai dan berangan-angan di dalam sembahyang, tiada dicatatkan baginya sesuatu pun dari sembahyang itu. Masya Allah. Jadi dalam sembahyang daripada Allahu Akbar sehingga Assalamualaikum, okey, dia cantik sembahyang, maka dicatatlah. Markah, ada markah. Kita yang tahu, orang lain tak tahu. Kita yang tahu sembahyang kita betul tak betul. Elok tak elok. Sebab tu yang paling untuk memudahkan kita, masa kita kata asyhadu an la ilaha illallah, kata ingat situ. Kalau ingat sini okey dah ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cantik. Dua tempat tu. Hak lain tak ingat, bukan saya membenarkan hak lain tu tak ingat tak apa. Tapi sekurang-kurangnya ada tempat yang kita ingat. Selain pada Allahu Akbar takbiratul ihram, cantiklah tu. Yang eloknya ingat semualah, daripada A sampai Z kita sembahyang tu ingat semua, itu cantiknya. Tapi nak ceritanya, kalau tak boleh tempat-tempat lain tak boleh ingat, kelang kabut, sibuk sangat, hati kita dah lara sangat, masa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu ingat. Malaikat catat markah di situ. Baik. Sikit lagi masa nak habis. Jadi orang yang rajin-rajinlah anda berkhusyuk. Dia suruh kita sembahyang dengan khusyuk lah, dan menghadirkan diri di dalam sembahyang. Moga-moga Allah merahmatimu. Telitilah firman Tuhan yang anda baca di dalam sembahyang, dan janganlah sekali-kali anda membaca dengan cepat, nescaya anda tidak akan dapat meneliti maksud-maksudnya. Dia suruh kita faham apa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah kita baca daripada awal Fatihah hingga akhir kita faham. Itu lagi bagus. Lepas tu kita baca surah pula. Kita baca surah, kita faham. Jangan kita baca Fatihah, kita tak tahu apa kita baca Fatihah tu. Orang baca, kita pun bacalah. Tapi sekurang-kurangnya kita belajar, kita tahu apa yang Bismillahirrahmanirrahim, apa Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, hingga akhirlah. Faham. Kita faham. Maulah sembahyang kita tu khusyuk, boleh menghadirkan hati pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dibubuk markah. Tak dapat markah penuh 10/10 pun memang tak dapat lah tuan-tuan. Yang boleh dapat 10/10 ni Rasulullah SAW. Yang lain ni memang ada godaan syaitan. Syaitan akan datang menggoda dia. Baiklah tuan-tuan semua puan, untuk akhirnya, untuk akhir saya baca satu hadis diriwayat daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, terjemah saja, baca terjemah. Dia kata, barang siapa selalu mengerjakan solat 5 waktu tepat pada waktu utamanya, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 macam kemuliaan. Yang orang yang sembahyang tepat dalam waktu ni ada 9 kemuliaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tuan-tuan dan puan, iaitu dicintai oleh Allah. Allah sangat cinta kepada dia. Allah suka orang yang sembahyang dalam waktu ni. Yang pertama, maknanya dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya selalu sihat. Orang yang sembahyang sihat. Orang selalu sembahyang dalam waktu ni sihat.
Ketiganya, keberadaannya selalu dijaga malaikat. Dia sentiasa diiringi oleh malaikat. Yang keempatnya, rumahnya diberkati. Rumah dia berkat, barakah. Macam kita sekarang ni, kita lepas ni kita balik ke rumah. Kita bawa satu keberkatan masuk rumah kita. Daripada masjid, masuk ke rumah kita, barakah. Itu yang keempat. Yang kelimanya, wajahnya menampakkan jati diri orang yang soleh. Wajah nampak jernih lah orang kata, muka dia. Hatinya dilunakkan oleh Allah SWT. Hati dia lembut. Dan yang kelimanya ialah dipermudahkan saat akan menyeberangi siratal mustaqim. Maksudnya nak cross siratal mustaqim besok insya-Allah dipermudahkan. Disebut sini secepat kilat. Lajulah. Dan yang ketujuhnya ialah diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Dan ke-8 akan menempatkannya dalam syurga. Dan yang ke-9 tidak bersedih hati. Orang sembahyang ni memang tak sedih hati dia. Diberi oleh Allah SWT, hatinya tak sedih. Itulah di antara kelebihan sembahyang 5 waktu. Orang yang jaga waktu sembahyang dalam waktu, dan sembahyang, bukan tinggal sembahyang, nak sembahyang. Itulah kelebihan yang kita dapat. InsyaAllah di perjumpaan akan datang kita akan tambuk. Dalam masalah sembahyang ni ialah tamak-ninah dalam sembahyang. Ini pun ada juga orang tak menjaga tamak-ninah. Sembahyang laju. Sembahyang laju. Supaya kita sembahyang ada tamak-ninah. Tamak-ninah ni sekurang-kurang dia dibaca subhanallah. Itu tamak-ninah. Janganlah macam ayam patuk padi. Itulah tuan-tuan yang dapat kita kongsi pada malam ini berkenaan dengan solat. Jadi harap-harapnya kita marilah sama-sama kita menjaga solat, jaga waktu dan jaga sembahyang, perelokkan supaya kita sentiasa khusyuk dalam sembahyang. Perbaiki. Bukan semuanya kita manusia ni boleh khusyuk, sebab hati ni adalah punyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hati dia, ya muqallibal qulub, minta doa lah kepada Allah Taala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wallahu a'lam. Cukup setakat dulu untuk malam ini. Kita akan sambung kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi